Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang Syahira. Okay, terlebih dahulu kita buka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasihlah untuk yang join briefing program partnership under Kelly Izika pada malam ini. Okey, terlebih dahulu saya nak kenalkan dirilah. Saya nak kenalkan diri, nama saya Farhan. Saya in charge untuk partnership lah dalam Kelly Izika. Dan kalau ikutkan saya punya pengalaman pun, saya join Kelly Izika 2014 lah. Saya sempat bekerja sebagai engineer lah setahun, sebulan. Kemudian saya berhenti kerja dan saya join KIJK sebagai licensing program juga lah masa tu 2014. Dan sampai 2016 lah, daripada 2014 saya start dengan sebiji kereta. Sampailah 2016 ada dekat 30 biji lah masa tu. Okey, itu sedikit pasal diri saya. Okey, kita teruskan dengan briefing ni. Okey, hari ini ada beberapa agenda yang kita akan cover. Yang pertama adalah siapa Kelly Zika. So, saya akan terangkan 3 orang aja. Sekarang? Oh. So, saya akan terangkan siapa itu Kelly Zika. Dan kemudian seterusnya saya akan bagi tahulah apa itu program partnership under Kelly Zika. Seterusnya kita akan cover apa kelebihan jika join program partnership Kelly Zika. Dan saya juga akan bagi tahu pasal perbandingan lah jika join platform Kelly Zika ataupun join lain-lain platform, dan jika buat sendirilah, jika buat sendiri bisnes car rental ni lah. Dan saya akan share beberapa testimoni partner-partners yang sudah join KIZIKA, apa diorang punya pandangan lah selama bersama dengan KIZIKA. Dan akhir sekali, jika berminat nak menjadi partner KIZIKA, so kita akan proceed kepada next step lah. Okey. So, siapa Kelly Zika? So, Kelly Zika ni bermula pada tahun 2011-2012 lah, bukan 2012. Masa tu kita punya founder Encik Fuad dan Encik Syahril lah. So, dia bermula masa tu ada beberapa cawangan lah pada 2012. Ada dalam 5-6 cawangan, PJ, Gombak, Bangi, Ceras, Nilai macam tu lah. Dan mula berkembang lah, boleh katakan kami bermula pada tahun 2012. Dan secara officialnya lah KIZIKA daftar San Berhad pada 2012. Dan selepas tu kita mula bergerak langkah lah daripada 6 cawangan. Seterusnya pada tahun 2014 tu dekat 50 cawangan. Pada tahun 2016 tu dalam 70 lebih cawangan, dan paling ramai pada tahun 2019 lah, sebelum COVID. Masa tu ada dalam 130 cawangan seluruh Malaysia lah masa tu. So masa COVID tu kita agak terkesan lah. Dan kita juga menerima beberapa pelaburan lah daripada MTDC. MTDC ni Malaysia Technology Development Corporation lah, sebanyak 6 juta pada tahun 2020. So banyak yang kita play lah. So KIZIKA juga mempunyai permit kereta sewa lah. So permit kereta sewa daripada APAD. Yang ni kita ada dua lah. Satu, kita ada beberapa kereta company yang berdaftar dan kita ada permit APAD.
Kita buat inspection setiap 6 bulan dan kita juga ada berdaftar dengan PAD untuk under car sharing punya program lah. Kita berdaftar salah satu company yang berdaftar dengan PAD untuk car sharing punya program lah. Dah beberapa tahun lah. So kita punya permit tu sampai 2025 tak silap saya. Dan kita juga ada menggunakan insurans kereta sewa persendirian lah. Okay, ni maksud dia kereta tu atas nama personal, atas nama contoh atas nama saya, dan saya ingin buat sewa. So kita ada insurans tu lah. Kita ada insurans tu. Dan walaupun insurans tu mahal sikit lah daripada normal insurans, dia mahal 115% lah daripada normal insurans. Dan at least benda tu kita free of mind lah. Apa-apa terjadi dekat kereta kita, kita boleh claim. Sama ada total loss ke, accident ke, macam-macam lah, kena curi ke. So kita boleh claim. Selagi kita buat sewa under KLZK, ada dia punya agreement, ada dia punya details semua. So kita buat report dengan polis, bagi tahu je kita buat sewa dengan KLZK, ada nombor booking sekian-sekian. So pihak insurans proceed dengan claim lah, boleh claim. So kita juga ada sistem pengurusan kereta sewa sendirilah. Yang mana sistem ni kita develop sendirilah sejak daripada 2014-2015 kita develop kita punya sistem ni. Yang mana kita punya sistem ni tak adalah lengkap, tapi orang kata friendly dan boleh digunakan lah untuk monitor kita punya bisnes lah. Yang mana ada fungsi untuk kita manage kita punya booking. Kita ada fungsi customer yang mana pernah buat hal dengan kita blacklist. So dia tak boleh sewa di mana-mana cawangan kita seluruh Malaysia. Kemudian ada agreement semua pun online lah. So customer pun boleh daftar online, pick up kereta pun menggunakan lock unlock device. So tu antara pengurusan kereta sewa yang kita bangunkan lah. So ada banyaklah fungsi-fungsi, nanti kejap lagi saya akan tunjuk sedikit lah. Dan yang seterusnya kita pun ada bangunkan sistem Easy Lock lah. Easy Lock ni kita dah habiskan ratus-ratus ribu je lah. Sistem dengan Easy Lock ni kita dah habiskan orang kata berjuta lah duit. So yang sistem ni banyak yang kita buat ni kita sesuaikan dengan market Malaysia lah. Sebagai contoh sistem blacklist. So yang tu kita ada pengalaman. Customer sewa dekat tempat A, sebab kita tak ada sistem blacklist tu, dia boleh pergi sewa tempat B. Dia tak tahu. Padahal dia kena blacklist di cawangan kita di A. So kita wujudkan sistem blacklist. So saat dia nak sewa mana-mana cawangan kita seluruh Malaysia, tak boleh. Dia kena settlekan dulu dia punya hutang ke, ataupun dia ada rekod yang tak elok, memang kita tak bagilah. So dia kena settlekan dulu, baru dia boleh sewa. So yang Easy Lock ni pun kita bangunkan sejak daripada 2017 lah. So kalau familiar, macam yang lain-lain lah yang mana customer boleh buat booking, kemudian dia boleh unlock kereta menggunakan app sajalah. So kita pun ada apps lah. Okay. Kalau nak tanya apa-apa boleh komen nanti saya akan jawab. Nanti saya akan check dekat chat, saya akan jawab. Okey, yang seterusnya apa itu program partnership lah. So apa itu program? Sorry. Yang masih aksan. Adalah. Okay. So apa itu program partnership under KLZK lah. Okey. Program partnership ni yang mana kalau kita buat bisnes kereta sewa sendirilah. So kalau kita buat bisnes sendiri, yang mana kita tiada mentor. So kalau kita buat sendiri tu mungkin kita boleh hadap, mungkin kita boleh jalan lah kita punya bisnes. Tapi kalau ada mentor ni, kita lagi confident, kita lagi senang. Kita dah ada mentor ni yang mana dia dah buat bisnes ni dah bertahun-tahun dah. So kalau Kak Izika ni dah buat bisnes lebih daripada 10 tahun lah. So kalau apa-apa
yang pernah berlaku dalam kereta sewa tu boleh dikatakan kita dah hadap semualah. Daripada kereta kena curi, kita pun dah sampai ke Thailand, Narathiwat, Hak Inyai dululah, dulu. Disebabkan kita sistem pun tak berapa kemas lagi masa tu. So dulu-dulu ramai kita pernah masuk beberapa kali ke Thailand. So compare dengan sekarang dah tak adalah boleh katakan. So dulu 2014, 2015 kita kerap ke Thailand. So disebabkan kita tak ada sistem. So masa tu pun, so kalau join partnership KZK ni kita akan adakan program mentor lah. So apa lagi yang program partnership ni akan offer lah. Satu, kalau kita tiada komuniti lah. Komuniti ni penting lah. Yang mana bisnes kereta sewa ni, orang sewa kereta, dia customer sewa biasanya dia akan berjalan lah. So kalau kita buat bisnes kereta sewa di KL, so mesti customer tu nak pergi Negeri Sembilan ke, nak pergi Melaka. So kalau kita ada komuniti, kalau kita buat bisnes kereta sewa ni dalam kita punya komuniti, lagi seronok lah. So kalau in case kereta kita breakdown dekat Melaka ke, so kita ada geng, kita ada komuniti yang mana semua dalam komuniti kita tu buat bisnes yang sama. So dia punya aura tu lain lah. Contoh saya kat KL, ada orang yang buat kita kereta sewa dekat Johor. So kita boleh berkongsi sebab masalah-masalah dalam kereta sewa ni boleh katakan lebih kurang je lah semuanya. So kalau apa yang A dah hadapi, mungkin yang B pun akan hadap juga nanti. So kita berkongsi lah masalah tu dan kita percepatkanlah proses macam mana nak menyelesaikannya lah. So apa lagi yang seterusnya, kita program partnership ni yang mana kalau pengurusan bisnes kereta sewa sebelum ni banyak secara manual lah. So kalau contoh saya dulu pun, saya start bisnes car rental ni pun traditional. So awal-awal dulu device ada. Kalau saya tak ada dekat tempat saya buat bisnes kereta sewa tu, bisnes tak berjalan disebabkan bisnes saya tu bergantung dengan saya. So kalau saya tak ada, bisnes tu tak berjalan. So dalam masa setahun saya buat bisnes kereta sewa tu, saya tak boleh pergi ke mana. Nak balik kampung tak boleh. Nak pergi berjalan bercuti pun tak boleh. Nak pergi umrah pun tak boleh. So disebabkan kita tak ada, bisnes kita tak berjalan. So tu antara orang kata masalah lah dalam bila kita buat bisnes kereta sewa ni. So bisnes kereta sewa ni secara manual kan, kita buat secara manual, bagi kunci pun kena jumpa customer. So ada kertas lagi agreementnya, ambil nama customer pun secara manual, customer kena isi secara manual. So tu antara beberapa perkara lah yang kita buat secara tradisional kan. So kalau kertas tu, kalau saya dulu sebulan tu agreement tu saya letak dalam satu kotak. So bila dah habis bulan tu saya simpan. So kalau let's say lah selepas beberapa bulan nak cari balik customer yang sewa 3 bulan lepas, agak renyah lah. Compare dengan kita ada sistem untuk kita check, kita just check je bulan berapa kita nak tengok, tekan search, keluar siapa yang sewa. So kita tahu detail dia semua dah ada dalam sistem dah. So yang tu lagi convenient lah. So antara masalah juga rekod pelanggan tu berterabur lah. Mungkin kita pun tak tahu dah berapa banyak customer sewa dengan kita sejak kita buat bisnes kereta sewa ni. So bila ada sistem ni, semua kita dapat tengok lah bulan lepas berapa booking kita buat, siapa yang sewa, kereta apa yang paling banyak berjalan. So kita dapat tengok lah. Bila bila pelanggan kita berterabur ni, kita nak follow up pun susah. So bergantung kepada handphone lah. Kalau handphone kita tu tak rosak, okey lah. Kalau rosak, dah hilang habis semua kontak, rugi kan database. So tu antara beberapa dilema lah. Rekod pelanggan berterabur, tak tahu cara menghukum pelanggan bermasalah. Ni pun salah satu masalah lah. Yang mana customer tu dah sewa dengan kita 2-3 bulan lepas, dah pernah
buat hal, kita pun tanyalah dia untuk buat payment, dia pun tak bayar. Dan kita pun apa next step kita. So benda tu tergantunglah. So kalau join kita, kita ada beberapa ni lah untuk follow up dia, untuk sitos. So kita adalah semua tu. Yang seterusnya adalah bermasalah untuk menuntut kereta yang dibawa lari dan hilang. Macam saya bagi tahu tadi lah. Kalau kita buat seorang-seorang ni agak tension lah. Agak tension. So bergelumang dengan masalah. Dia jadi macam kita pun kadang-kadang boleh serabut lah. So kalau kita buat dalam community, buat sama-sama, kita share kita punya problem dengan geng-geng kita. So energy tu orang kata boleh disrupt lah, masing-masing share macam mana nak buat. So benda tu membantu kita lah. So sekarang ni kes-kes macam ni kalau di KLJK jarang lah kereta nombor lari hilang apa semua ni. Okay, so apa itu program partnership? So program partnership under KLJK ni kita boleh katakan kita transform lah. Kita transform siapa-siapa yang nak buat kereta sewa daripada bisnes tradisional ke tahap bisnes yang mampan. So maksud dia, kita sediakan semualah dari segi sistem, dari segi device, kita provide dari segi documentation, permit apa semua. Semua KLJK dah ada. Boleh guna je apa yang KLJK ada. Tu antara maksudlah program partnership under KLJK. Okey, yang seterusnya. Kalau nak tanya boleh tanya. Okey, apa kelebihan join partnership under KLJK? Ni antara beberapa lah yang saya share. Yang macam saya share tadi, kalau tengok dekat atas ni IoT device lah. IoT device ni Internet of Things. Yang mana device ni kita develop sendiri, guna tenaga tempatan lah. Kita JV dengan beberapa universiti, kita JV, kita buat research, R&D dah beberapa tahun daripada 2017, daripada start versi pertama sampailah sekarang dah versi ketiga, tak silap saya. So device ni dah agak stable lah. So kita boleh unlock kereta menggunakan apps. So kita pun ada apps yang mana kita develop. Sekarang ni apps kita versi kedua. So versi kedua dan sekarang kita tengah develop apps versi ketiga. Yang mana lagi convenient lah. Banyak perkara yang kita tambah lah, feature-feature yang kita tambah. Dan kita juga ada sistem untuk kita manage kita punya business car rental lah. Macam saya bagi tahu tadi lah. Ada fungsi untuk blacklist customer, manage booking, untuk kita tengok, monitor kita punya perjalanan keluar masuk kereta. Ada fleet management punya features yang untuk kita monitor. Kita punya maintenance cost, saman, GPS, macam-macam lah. Investor, untuk kita track kita punya sales. So agak complete lah. Tu pun banyak lagi lah kita nak tambah dekat features dekat sistem kita. Ke depan banyak lagi lah kita nak tambah. Dan kita juga ada website klzk.com. Yang ni pun kita baru revamp 2-3 tahun lepas. Okey, yang seterusnya fleet management dan car sharing insurance. So macam saya bagi tahu tadi, fleet management ni untuk kita manage kita punya fleet lah. Yang mana kalau kita buat bisnes kereta sewa, mungkin kalau kita ada sebiji, 2 biji kereta, mungkin kita boleh manage lagi lah dalam kepala, ingat dalam kepala ke. Kalau kita nak berkembang, nak ada 10 kereta, 20 kereta, berpuluh-puluh kereta, beratus kereta, so kita nak kena ada sistem lah untuk manage kita punya fleet. Untuk kita manage kita punya costing, untuk manage kita punya GPS, untuk manage saman. Banyaklah function-function yang kita ada dekat fleet. Dan kita juga ada car sharing insurance, macam yang saya bagi tahu tadi. Yang mana car sharing insurance ni dia mahal sikit daripada normal insurance. Tapi kalau kereta tu kereta personal, kita boleh ambil insurans ni. So contoh, kereta tu orang pajak kat kita beli car sharing punya insurans. Dia mahal sikit tetapi dia free of mind lah. Kita tak perlu nak risaulah, tak boleh claim ke apa. So kalau saya dulu kalau ambil normal insurance, kalau accident nak kena buat report tipu kan. Kita cakap kereta ni kita yang bawa. Kalau okey, semua okey,
insurans tak syak apa-apa, bolehlah claim. Kalau kantoi, nak kena tanggung sendiri dia punya kos repair. Kalau murah tak apa, dah lah mahal, ribu-ribu, kadang sampai puluh ribu. So, efek lah kita punya bisnes. Kalau kita ambil car sharing punya insurans ni, walaupun dia mahal sikit, tetapi dia cover. Kalau kereta total loss ke, accident ke, kena curi apa-apalah. So dia cover. Asalkan kita guna sistem KZK dan detail semua tu ada di dalam sistem lah. Okey, yang seterusnya kita pun provide training, support dan perniagaan. Okey, yang ni training kita akan buat secara berkala lah. Kalau contoh yang baru masuk tu kita akan buat training 2 hari biasanya. Kita akan ajar pasal sistem, kita akan train dia punya mindset apa semua. Lepas tu kita support lah, ada group support dan kita akan buat training secara berkala lah. Secara bulanan kita follow up dia, macam mana progress dia daripada meeting yang lepas, apa dah dia dah buat selama sebulan. So setakat sebulan tu apa progress dia, macam mana kita nak achieve, kita nak optimizekan lagi sales dia. Tu antara beberapa yang kita akan provide lah. Kita ada group support dan ada pelan perniagaan lah. Pelan perniagaan ni maksud dia ke mana kita nak pergi. So macam saya dulu start daripada sebiji kereta, so dah ada pelan perniagaan dah. Dalam setahun tu nak capai berapa biji kereta. Kalau kita target 10, kita 10 lah target. Berapa nak achieve dalam masa setahun tu. Contoh 10 biji, berapa kita nak buat sales. So adalah progress-progress yang kita akan provide lah. Okey, yang seterusnya branding and location naming rights. Okey, ni maksud dia kalau dah join KZK, boleh je guna branding KZK, logo KZK. Sebagai contoh, kalau dah buat kereta sewa, ada brand ABC Car Rental. So boleh je letak logo KZK. Ataupun belum buat lagi, bolehlah create nama bisnes tu terpulang lah. Ada logo KZK, nak buat banner ke, letak logo KZK ke, tak ada masalah. Nak buat Facebook page ke, Instagram ke, TikTok ke, nak letak nama Facebook page contoh kereta sewa Langkawi /KZK, tak ada masalah, boleh. Location naming right ni maksud dia kita tak adalah eksklusif lokasi tu, tapi kalau ada lokasi contoh Putrajaya, so tak boleh ada Putrajaya 2. So kita jarakkan sikit lah. Kena contoh ambil Cyberjaya, at least lah. Biasanya kita dalam lingkungan 5 km radius lah antara sama lain. Okey, yang seterusnya automated car rental ecosystem, network and payment system, CTOS lah. Okey, automated car rental ecosystem ni kita dah kata permudahkan dah. Daripada dulu kalau join KZK, tradisionalnya tak ada device, tak ada sistem. So sekarang ni sistem dah ada, device dah ada, cost tu kita dapat jimatkan. Senang lah. Ramai partners KZK sekarang ni yang masih bekerja. Yang masih bekerja dekat KTM ada, dekat Proton ada, macam-macam lah. So dia kerja 9 sampai 5. Tapi dia buat car rental disebabkan kita dah provide sistem tu, dia boleh manage. Tak perlu nak berjumpa customer. Dia parking dia pun, kita pun suggest kita punya partners ni parking dekat dengan kita punya key partners lah, dekat dengan car wash, dekat dengan bengkel. So dia bekerja macam biasa je. Mungkin ada partners tu ada berbelas kereta lah, tapi dia ada yang manage sendiri, ada yang ada seorang staff je. So still manageable lah. Network system dan payment system pun kita pakai payment system lah. So kita tak terima payment ke nombor account lah. So sebarang payment akan kita guna payment gateway kita lah. So kita akan bagi link dekat customer, ataupun customer boleh buat booking terus di website ataupun kita punya apps. So kita tak bagi nombor account kepada customer untuk buat booking. So kalau kita buat booking, kita bagi link saja. So bila dia klik link tu,
Dia akan nampak details dia lah. Nama dia sewa dekat mana, ada details kereta apa dia sewa, harga sekian, dia tekan pay now tu, dia akan pergi ke payment gateway lah. So dia payment direct ke situ, bila dia dah buat payment, automatik di sistem kita akan detect. Kalau dah paid, automatik akan biru lah, akan keluar biru di sistem. Kalau belum bayar lagi, dia akan keluar merah. So selagi dia, kalau dia nak tipu, dia cakap dia dah bayar tapi merah lagi. So dia tipu lah tu. So tujuan kita buat macam ni sebab kita pun pernah alami sebelum ni. Kita ada banyak kereta, beratus-ratus kereta, dan customer bagi resit kan. Bagi resit, mungkin ada customer tu dia bagi resit tipu lah. Fake kan, dia boleh edit resit tu. Kita dah loss banyak dalam benda ni. So ni antara perubahan yang kita buat untuk menyenangkan partners lah. So kita dah loss banyak, kita tak nak partners-partners yang KJK loss jugalah. So kalau boleh guna je apa yang kita dah provide, payment system yang kita dah provide. Senang, tak perlu nak check account. Bila customer dah bayar, automatik di sistem kita pun dah keluar paid. So selagi tak bayar, selagi tu keluar not paid lah. So payment system ni boleh bayar by credit card, debit card, online banking, e-wallet ada, semua adalah Touch and Go, QR apa semua. Dan boleh bayar cash juga. Boleh bayar cash di 7-Eleven ataupun KK Mart. Tu antara payment system yang kita develop lah. Okey, yang seterusnya kita pun ada Sitos juga lah. Sitos ni untuk pelanggan bermasalah lah. Untuk pelanggan bermasalah. Yang mana contoh dia sewa kereta kita, ada accident, dia tak nak bayar. So, kita pun boleh blacklist nama dia. Tapi kita pun dah minta dia beberapa kali, kita dah send letter. Contoh kita send 3 kali, dia still tak nak bayar, kita boleh sitos lah nama dia. So, bila nama kena sitos ni, dia susah nak buat loan lah biasanya. So lambat laun kalau dia perlu nak buat loan apa-apa, dia akan kena bayar jugalah. Selagi nama dia tak clear dalam sitos ni, selagi tu dia nama dia kata rekod buruk lah, list increase tu. Okey, itu antara beberapa perkara lah kelebihan joint partnership Kalejika. Okey, yang seterusnya saya akan tunjuk sedikit perbandingan lah jika join platform Kalejika, platform lain dan buat sendiri. Okey, yang pertama jika join platform Kalejika, kita ada bimbingan bisnes lah. Bimbingan bisnes daripada mentor yang dah buat bisnes ni dah lama. So, kalau kita buat sendiri mungkin kita orang kata kita langgar dinding sendirilah. So kalau ada mentor ni, dia akan bagi tahu kita lah kalau tak nak langgar dinding ni buat benda ni. So dia akan guide kita lah. Dia akan guide kita sebab dia dah ada pengalaman sebelum tu. So dia akan bagi tahu kita lah kalau tak nak kena terjadi benda ni, tak nak kena ciluk duit dengan staff, buat benda ni. So benda tu kita ada bimbingan lah daripada orang yang dah buat lama bisnes kita sewa. Kita ada mentoring. So boleh je tanya apa-apa, masalah ke, nak share apa-apa ke, bisnes ke apa-apa, boleh je share dengan KJK. Dan kalau nak berkembang di lokasi yang lain tu senang. Disebabkan kita pun dah ada experience. Ramai partners KJK, dia buka satu cawangan, nak buka cawangan kedua tu senang. Sebab dah ada orang kata guideline lah daripada KJK. Sebagai contoh, kita dah buat dekat Putrajaya. Dah ada sekian-sekian kereta. Sales pun dah optimum dah. Nak buka sebiji lagi lah dekat Cyberjaya. So kita suggest kalau nak buka cawangan, buka yang dekat-dekat sahaja. Tak perlu nak buka Putrajaya satu, Kota Baru satu. So susah nak manage. So buka je Putrajaya satu, Cyberjaya. So kita conquer market kat situ. Sebagai contoh lah. So nak buka cawangan kedua tu senang. Tak perlu kos yang tinggi lah. Dan seterusnya jimat kos dari segi sistem dan pengurusan lah. So disebabkan kita dah implement sistem, ada device apa semua, ada guideline. So kita dapat menjimatkan banyak lah kita punya kos. So compare dengan, saya nak cerita sikit, saya dulu buat kereta sewa di Putrajaya. Yang mana dulu 2014 lah, 2014, 2015. Kereta saya 30 biji, saya nak kena ada staff 4 orang. Yang mana 2 orang
Operation lah, operation pagi yang jaga bahagian maintenance, handle customer, dia serah kunci, ambil agreement apa semua. So 2 orang pagi, seorang petang lah sebab kita operate dari 9 pagi sampai 10 malam. So 2 orang cover pagi, seorang cover petang. So gaji kalau let's say 1,500 dah 6,000 lah kat situ. 3 orang. Lepas tu ada seorang lagi kat office. Bahagian admin, HR, finance kan. Perempuan seorang duduk kat office yang jaga bahagian telefon ke. So 4 orang 1,500. Oh sorry. 1,500 4 orang 6,000. Tadi 3 orang 4,500. 4 orang 6,000. Sewa office lagi kat Berjaya 1,500 ground floor masa tu. Api air, internet, apa semua adalah 8,000 total cost. So cost tu tinggi dulu kita nak buat business car rental. Compare dengan sekarang, nak buat business car rental tak perlu pun ada office. Just cari tapak parking yang bersesuaian lah. So tapak parking kita tu dekat dengan kita punya business partner, key partner iaitu car wash dengan bengkel. Dan sebelah tu ada KK Mart atau 7E lagi cantik lah. Customer nak bayar pun boleh bayar kat 7E saja. So kita nak kerja ke, kita manage dengan customer tu by WhatsApp saja. Customer boleh pergi ambil kereta sendiri menggunakan apps ataupun kita nak tolong dia unlock kereta pun boleh juga, tak ada masalah. So tu antara perbandingan lah jika join KJK. Kalau platform lain tu berbeza sedikit. Mungkin dia fokus sales semata-mata lah. Kalau join platform lain, dia bagi sales je lah. Dan dia punya charge tu tinggi lah. Compare dengan kita lah, mungkin 10% ataupun lebih lah. Yang mana KJK lagi rendah lah. Yang mana platform lain, dia bagi sales lah. Dia tak ada guideline, bimbingan, mentoring apa semua. Dapat booking, kita kena provide kereta. Dan macam tu lah prosesnya. Compare dengan KJK lah. Dan kalau kita buat sendiri pula, kita tak ada sistem lah untuk kita manage kita punya business, tak ada mentor dan kita susahlah nak berkembang. Mungkin lambat. Orang kalau antara pengalaman saya lah, bila saya join KJK ni dalam masa 2 tahun tu kita dapat berkembang dah ada 30 biji. Kalau buat sendiri, setahun mungkin ada sebiji, 2 biji lagi. Tahun depan tambah sebiji ke ataupun statik ke. So tu antara yang saya tengok lah. Okey, seterusnya. Okey, saya tunjuk sikit sistem KLZK lah. Ni sistem kita, kita guna web base. Kalau tengok kat situ klzk.com admin dashboard lah. Ni untuk operator kita sewa lah. Okey. So kalau tengok kat situ ada function customers, booking, sales. So dekat customers ada blacklist. Booking ada branch booking, manage booking, not paid, vehicle schedule, sales, buku rekod, peti cash, discount kupon, fleet management. Tu antara function-function lah. Ada macam-macam lah tu. Okey. Seterusnya, saya share testimoni. Ni antara partners yang kata dah lama lah join KZK dan proven lah, proven record. Okey. Sebelum ni saya adalah karakter biasa dan saya nampak satu yang paling ketara adalah penggunaan sistem yang memudahkan kami untuk menguruskan kereta sewa. Okey, secara harian kami menggunakan sistem sepenuhnya. Okey, tu antara sedutan lah partners KZK yang dah join sebelum ni. Dia guna sistem sepenuhnya, banyak membantu dalam proses operasi dia lah. Okey, ni yang kedua. Partners yang kedua. Sebelum ni saya adalah karakter biasa. Ni partners yang kedua. Sebelum ada sistem ni, saya agak susah nak alihkan sil. Saya terima call, saya akan bagi ikut hati lah, detik nak bagi dia jalan. Tapi bila dah ada sistem,
Trimokon kita bahagikan lah, sebab saya ada kereta yang sama banyak biji. Contohnya macam Azia saya ada 7, Myvi saya ada 15. Jadi takkan satu Myvi tu je yang jalan kan. Jadi bila ada sales tracker ni, mudahlah untuk saya manage benda ni lah. Itu antara dua benda yang menarik perhatian saya lah sepanjang saya menggunakan sistem pengurusan kerja sewa daripada KSK ni. Okey, yang kedua ni dia share pasal sales tracker. So ni pun banyak membantu jugalah. Saya dulu, saya buat kereta sewa kat Putrajaya, saya ada satu logbook. Satu logbook ni, kalau ada 30 kereta, 30 helai. So saya buat secara manual. Satu kereta, satu helai. So agak renyah lah. So sebagai contoh, satu kereta nombor plate ABC 123, siapa sewa 1 hari bulan? 1 hari bulan siapa sewa? 5 hari bulan siapa sewa? 7 hari bulan siapa sewa? So sampai hujung bulan saya nak kena totalkan. So benda tu renyah lah. Saya berjalan ke mana-mana pun nak kena ada logbook. Sebab kita nak tengok kereta mana yang available. Sebab kita kadang-kadang keluar kan. Kita pergi contoh. Saya kat Putrajaya, saya pergi KL. Nak kena ada logbook tu lah. Sebab saya masa tu lah. So masa tu tengah old school lagi. Nak kena ada buku logbook ni. Saya nak kena check kereta mana kosong. Sebab kita tak ingat kan. Ada 30 biji kereta. Mana ingat dalam kepala. Kita nak check kereta ni siapa sewa. So kereta ni kosong lagi ni. So kalau ada orang booking pun, booking ke depan, pening kita. Nak kena catik kat mana, catik kat depan tu lah. Ni booking sekian-sekian. So tak terurus lah. So apa yang partners ni share, ada function macam saya tunjuk tadi lah. Book sales record yang mana by klik saja. Contoh hari ni 1 hari bulan sampai 30 hari bulan. Kita klik, tekan search, akan keluar berapa sales setiap kereta. Contoh kereta ni, sales dia 1000, yang ni 1002, yang ni 1003. So senanglah by klik saja. Asalkan kita ada internet, kita nak pergi berjalan kat mana pun tak apa. Asalkan kita ada handphone, kita ada internet. Tekan-tekan keluar. So kita tekan-tekan pun keluar kereta mana yang free, kereta mana yang belum ada booking, kereta mana yang tengah ada booking. Senanglah kita nak manage bisnes kita by sistem sahaja. Asalkan ada telefon, ada internet. Kalau kita duduk kat Mekah ke, kita tengah buat umrah ke, kita nak tengok sahaja, nak tengok kan. Padahal kita dah ada staff manage. Kita tengok sales kita hari ni berapa. Tekan-tekan keluar hari ni, oh sekian-sekian ni aku dapat hari ni. So kita tahulah benda tu. Kalau kita buat secara manual mungkin renyah lah. Staff nak kena closing dulu. Tu kalau staff closing tu pun, kita orang pun dah ada sejarah lah belum ni. Yang mana closing, ada yang buat resit tipu lah, macam-macam lah. So banyak loss lah kat situ. So apa yang KSK provide ni dah memudahkan lah untuk kita buat bisnes kereta sewa. Okey, yang seterusnya, testimoni seterusnya. Ada lagi function yang pada saya sangat menarik lah, membantu saya lah dalam menguruskan kereta sewa ni. Antaranya ialah blacklist system. Dalam sistem KSK ni, dia dah linkkan dengan customer yang bermasalah lah. Maksudnya kalau customer ni bermasalah dengan kereta lain ataupun ada kes polis, dia takkan boleh buat booking dengan KSK. So itu boleh mengurangkan risiko saya lah. Ni antara function yang seterusnya lah. Iaitu blacklist system yang macam saya share tadi. Kalau dia dah buat hal dekat branch A ni, dia kena settlekan dululah dia punya hutang tu, baru dia boleh sewa dekat mana-mana cawangan KSK. Selagi dia tak settle, dia tak boleh sewa lah. Dia kena settlekan dulu. Dan sekarang ni blacklist customer yang dah terkumpul dalam KSK dekat 10,000 lah. Dekat 10,000 sekarang ni. So kita dah ada database yang kuat customer yang bermasalah di dalam bisnes kereta sewa. Benda ni pun kita akan share nantilah. Okey, yang seterusnya, kalau berminat menjadi partners, ada inilah pendaftaran RM200 sekali bayar sahaja seumur hidup, dan kena beli GPS lah. GPS ni sebab kita linkkan dengan kita punya sistem, yang mana kalau beli 1 unit RM300, kalau beli 3 unit dan ke atas dapat RM100.5 lah per unit.
Dan ada upah pasang lah. Satu lagi singkat biasanya dalam RM60 lah setahun, dan upah pasang dalam 100 ke 200 lah, bergantung pada jenis kereta. Dan device tu adalah percuma, kita bagi percuma kepada partners, milik KZK sepenuhnya dan boleh digunakan sepanjang bersama dengan KZK lah. Kalau dah tak bersama, kena pulangkan balik device tu. Harga device tu RM5,000 lah. Kalau tak pulangkan, kita akan charge RM5,000 per device. So dari segi royalty, kita ambil 7% daripada jualan bulanan lah. Sebagai contoh, satu cawangan tu dia punya sis RM1,000. So kita ambil RM70. Contohlah. So kita ambil 7%. Okey. Itu sahaja. Kalau ada soalan boleh tanya di komen, boleh chatting, boleh chat. Kalau berminat boleh contact lah nombor yang tertera. GPS tracker, betul. So yang GPS tracker tadi, kalau beli satu unit RM300. Kalau beli 3 unit dan ke atas RM100, RM150 per unit. So 3 unit dapat 400.5 lah. Dapat 400.5. GPS tracker ni dia betul, wajib pasang GPS tracker dari KZK sebab kita dah linkkan dengan kita punya sistem. Kalau betul, siap dapat matikan kereta lah, ada function matikan kereta. Sebab kita dah linkkan dengan kita punya sistem, kalau tak pakai yang kita punya, tak boleh nak linkkan lah dengan sistem. So tak boleh pakai GPS tracker yang lain lah. Sebab kita dah integratekan dengan kita punya sistem. Tracker device tu kita dah integratekan. Ada function matikan je lah. Okey, ada soalan lain ke? Atau ada tak clear dekat mana-mana, boleh bagi tahu, saya boleh repeat lah. Kalau berminat boleh contact nombor yang tertera lah, ataupun komen lah, komen dalam grup Telegram tu. So sharing ni kita akan buat setiap Rabu lah. Biasanya kita akan buat Rabu malam. Okey, booking mesti melalui app KZK saya tak, owner boleh ambil. Booking mesti melalui app KZK saya tak, owner boleh ambil booking dan platform lain. Okey, kalau dah biasanya lah, kalau dah bersama dengan KZK, kebanyakan lah bila dah join KZK dia jarang dah, sebab kita dah ajar dia macam mana nak buat sales sendiri. Biasanya dia akan jarang lah nak bersama dengan ambil booking platform lain, sebab platform lain pun ada charge-charge dia kan. Sebagai contoh, kita ambil platform A ni 20% dia charge. So 20% tu agak tinggi lah, agak efek kita punya sales. So kalau partners KZK ni kebanyakannya lah dia tahu buat sales sendiri. Dia boleh buat sales sendiri, so dia jarang lah dia nak join platform lain tu. Dia sebab dia boleh buat, dah boleh buat sales dah. Kenapa dia nak join platform lain? So tu boleh selesai. GPS bila dah pasang milik sendiri, bila pasang betul. GPS tu kira sendiri punya, sebab encik beli harga 100.5. Kalau beli 3 unit ke atas tu dapat harga 100.5. Tu encik punya lah. Cuma device sahaja tu milik KLZK. Device tu kita bagi percuma, milik KLZK. Kalau masih bersama dengan KLZK boleh pakai selagi masih bersama. Kalau dah tak bersama, kena pulangkan balik. Kalau tak, kita akan charge RM5,000 lah per device. Area Penang ada dekat Tuan. Okey, Penang kita ada dekat Bayan Lepas, Bayan Baru. Ni pun cawangan kita yang dekat-dekat kat mana ya? Dia operate dekat Giant Bayan Baru.
Kemudian kita ada kalau kat pulau lah, kalau kat pulau tu lah Bayan Baru dengan Bayan Lepas lah yang ada. Satu lagi kalau kat seberang pulau kita ada Batu Wharf. Lepas tu Kedah lah kita ada. Kat Kedah kita ada dekat Kulim, Padang Serai, Lunas. Kalau kat Penang kita ada Bayan Baru, Bayan Lepas. Sebelah pulau kita ada Batu Wharf. Lokasi tidak kisah ke mana-mana nak beroperasi. Lokasi ni tak kisah. Asalkan kalau dari segi kalau tanya saya lah, suggestion tempat yang kita biasa lah. Macam saya menetap di Shah Alam. Takkan saya nak buat bisnes kereta sewa tu di Ceras. Sebab saya duduk di Shah Alam, saya buat di Shah Alam lah. Sebab saya orang Shah Alam. So kita lagi tahulah apa kawasan Shah Alam ni, penduduknya macam mana, tempat mana yang sesuai buat marketing. So kita lebih tahu sebab kita dah duduk lama kat sini. Lokasi tu tak kisah. So kalau boleh tempat yang kita biasalah. Tak kisah ada partners yang join KEZCA. Dia duduk saya bagi contoh lah dulu ni. Dia duduk di Pasir Mas. Tetapi disebabkan dia rasa Pasir Mas ni kawasan kampung, dia pun tak buat di Pasir Mas. Tapi dia buat di Wakaf Cik Ye. Wakaf Cik Ye ni antara kawasan yang popular lah di Kota Baru. Bila dia buat di Wakaf Cik Ye, okey. Cuma dia tu agak kelang kabut lah nak ulang alik daripada Pasir Mas ke Wakaf Cik Ye tu ambil masa dah setengah jam. So jauh lah jarak dia. So kita suggest apa kata buat di Pasir Mas. So bila dia buat di Pasir Mas, okey je sebenarnya. Kita tak try lagi kawasan tu. Kita rasa-rasa je benda tu tak ada customer, kita rasa boleh ke kawasan ni macam tak ada orang. Padahal benda tu berpotensi. Bila kita buat marketing, ada je sebenarnya yang nak sewa. Lokasi tidak kata lokasi, berapa kereta kena ada untuk join. Tak kisah. Ada sebiji boleh, 2 biji boleh. At least kena ada kereta lah. Kalau tak ada kereta tu, at least kena dapatkan kereta lah. Bawah Go Green Matrix ada 1000 rakan niaga. Boleh ke rakan niaga Go Green Matrix register dengan KEZCA? Yang ni saya nak kena check dengan management lah. Nanti saya akan tanya. Wajib pasang GPS tracker dari KEZCA. Betul. Ya, wajib pasang. Maknanya KEZCA saja betul. Okey, rasa saya dah jawab semua soalan. Ya. Biasakan siap ada function matikan engine lah. Okey. Kalau tak ada soalan, harga keadaan sewaan macam mana KEZCA akan berikan? Okey. Untuk sekarang, KEZCA ada sistem harga yang kita dah tetapkan lah. Kita dah ada harga yang kita standardiskan. So, mengikut tahun kereta lah biasanya. Sebagai contoh, Myvi baru tu 160 tak silap saya. Yang Myvi baru tu lah. So, kita follow sistem yang KEZCA sebab kita nak standardiskan lah harga. Okey, rasa dah menjawab semua soalan. Zakrul, yang harga tu boleh refer website KEZCA, kezca.com, tekan dekat check price. So dekat situ ada harga setiap kereta based on model, based on tahun. So kita dah tetapkan lah. So satu Malaysia pun guna harga tu lah. So dekat Langkawi ke, Sabah Sarawak ke, memang kita pakai harga tu. Okey, ada soalan apa-apa lagi? .
Rasa tak ada. Encik Wahid, insyaAllah Go Madrid boleh bantu rekrut partner. Okey, sama-sama Nasrullah. Okey, kalau berminat boleh contact lah nombor tertera tu ataupun komen lah di grup Telegram channel kita. Nanti pun kita akan buat sharing jugalah di grup Telegram ni, kita akan buat sharing topik-topik kita sewa, kita share apa-apa yang kita boleh share lah. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya nak end lah. Saya nak end. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, terima kasih. Zakurul boleh nanti kontak je nombor tertera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.